نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم
Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih kerana bersama saya dan Ustaz Hambali di dalam Raja Turdanah pada pagi ini. Ustaz, Saya. silakan Ustaz. Dia dah ada. Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati, yang dikasihi pengurusi majlis kita pada pagi ini, pengacara majlis kita di Raudhatul Jannah ini, moga diberkati, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta tuan-tuan, puan-puan dan rakan-rakan yang ada di dalam ni. Moga-moga Allah rahmati kita semua, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, dan Allah permudahkan segala urusan kita baik di dunia maupun di akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita ke atas segala apa yang Allah kurniakan pada kita sehingga saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita dan kita dapat gunakan dengan sebaik-baiknya nikmat dan kurniaan yang Allah berikan ini. Moga-moga dengan apa yang kita dapat, apa yang kita kecapi saat ini, menjadi asbab untuk kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Moga-moga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini, kita mengecapi nikmat kehidupan, nikmat kesihatan, nikmat iman dan Islam yang sangat mahal harganya, kita dapat gunakan dengan sebaik yang mungkin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada kita bahawasanya Allah menciptakan jin dan manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga selawat dan salam kepada baginda. Mudah-mudahan kita semua akan berpeluang memperoleh syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sama-sama mulakan dengan bacaan selawat
bersama-sama sebanyak 3 kali. Dan nanti kita akan teruskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama kita berselawat. Sementara kita tunggu lagi ramai untuk kawan-kawan kita yang lain bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kita bersama-sama pada pagi ini di Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan ini sebagai jambatan kita untuk menuju ke jannah, menuju ke syurga. Jadi majlis ilmu ini adalah merupakan taman-taman syurga. Mudah-mudahan ia menjadi pemudah cara bagi kita untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan kita pada pagi ini, pada hari ini
dapat kita jadikan bekal bagi kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Jadi kehidupan kita selepas ini adalah kehidupan yang sangat panjang, kehidupan yang tak ada penghujungnya. Kita dekat dunia ni ada had masa, dan kita hidup sementara, ada had masanya. Tapi kehidupan selepas kita mati nanti adalah kehidupan yang selama-lamanya. Jadi perlukan bekalan yang sangat-sangat banyak. Jadi salam Sayyidul Ayyam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Dapat kita mudah-mudahan perbanyakkan selawat pada hari Jumaat ini, kerana dianjurkan pada kita untuk memperbanyakkan selawat. Moga-moga Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi tentang satu tajuk, iaitu adab penuntut ilmu. Jadi selama kita hidup di dunia ini, jadi kita tak lari dari menjadi seorang penuntut ilmu. Jadi kita berada di dalam majlis-majlis ilmu, maka apabila kita mendengar ilmu itu, maka dekat situ kita sebagai penuntut ilmu. Jadi pada pagi ini tajuknya adalah adab penuntut ilmu. Kenapa perlu adab? Sebab dengan adab maka datangnya berkat. Dengan berkat datangnya manfaat. Bermula dari adab tu tadi. Dengan adab kita dapat berkat, dengan berkat kita dapat manfaat. Maka dengan ilmu ini, apabila ilmu itu bermanfaat, maka dia akan berguna buat diri kita. Kita dapat beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Bahkan dalam masa sama kita dapat pula menyampaikan, berkongsi-kongsi pada orang sekeliling kita. Itulah apabila ilmu itu bermanfaat. Moga-moga banyak manfaatnya yang dapat kita perolehi apabila kita menjadi seorang yang beradab. Antara orang yang banyak ilmu dengan orang yang beradab, maka adab adalah lebih utama. Kerana apa? Kalau kita nak lihat orang yang berilmu, orang yang pandai itu banyak. Ramai orang yang pandai, tapi tak ramai orang yang beradab. Kalau kita nak tengok orang yang pandai, kita lihat sekarang ni contoh, kalau kita boleh lihat pencuri, perompak, dia bukan tak pandai, dia adalah orang yang pandai. Tapi dia salah gunakan kepandaian dia untuk lakukan perkara yang tak elok. Pandai, kalau dia tak pandai, dia tak mampu nak buat perkara-perkara tersebut. Sebab bukan mudah untuk merompak, mencuri, pecah masuk rumah orang. Semuanya perlukan kepada ilmu. Perlukan kepada ilmu. Perlukan daya fikir yang tinggi. Macam mana cara untuk merompak, macam mana cara untuk mencuri. Begitu juga kalau kita lihat pada zaman sekarang, bahkan zaman-zaman dahulu pun, memang kalau kita lihat perasuah, pemberi rasuah, penerima rasuah, kan orang-orang yang pandai semua tu. Ada di kalangan mereka yang doktor, ada di kalangan mereka yang engineer, ada di kalangan mereka yang ada PhD, ijazah dan sebagainya, tapi boleh terlibat dengan rasuah. Sebab apa? Sebab dia sekadar pandai, tapi dia kurang daripada segi adabnya. Sebab itu kalau kita lihat, saya pernah dengar satu kisah tu, tuan guru tu dia beritahu bahawasanya dia tanya berapa orang jumlah pelajar dekat sekolah kita ni. Ada 620 orang. Jadi dia kata, aku tak perlukan pelajar-pelajar yang pandai, dia kata. Sebab apa? Dia kata kalau nak kata pelajar yang pandai, ramai pelajar-pelajar yang pandai daripada sekolah tu. Ramai pelajar-pelajar yang alim daripada sekolah tu. Namun yang paling aku mahukan adalah pelajar yang berakhlak, pelajar yang soleh. Sebab ramai orang yang berilmu, tapi nak lahirkan orang yang soleh itu, itulah yang paling susah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita
untuk kita supaya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang penuh adab. Jadi itulah mukadimahnya, iaitu tentang adab. Kenapa perlunya adab dalam kehidupan kita. Untuk tajuk pada pagi ini adalah adab penuntut ilmu. Jadi di dalam kitab ini digaris pandukan kepada kita tentang yang pertama, adab yang pertama bagi penuntut ilmu adalah di sini kebersihan hati. Itu yang di-highlightkan untuk poin yang pertama. Untuk tajuk adab penuntut ilmu. Kebersihan hati. Jadi dikatakan kat sini hendaklah dia membersihkan hatinya. Kita semua sebagai penuntut ilmu, perkara yang pertama yang perlu kita lakukan adalah dengan cara membersihkan hati. Bersihkan hati bagaimana? Dengan cara membersihkan hati daripada kotoran-kotoran dosa yang ada pada hati itu, supaya mudah untuk dia menerima ilmu. Ataupun kalau dekat sini, buku ini dia lebih fokus kepada tentang adab-adab dengan Al-Quran. Maka dia cerita kat sini bahawasanya supaya mudah untuk dia menerima Al-Quran, untuk menghafal dan memanfaatkannya. Itu dia. Yang poin yang pertama adalah membersihkan hati. Itu dia tipsnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Jika daging itu rosak, seluruh tubuh menjadi rosak. Ingatlah, daging itu ialah hati. Ada segumpal daging yang ada dalam diri manusia ini yang namanya hati. Jadi kalau hati seseorang itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota tubuhnya. Sebab itulah digaris pandukan kepada kita yang pertama adalah dengan membersihkan hati. Dengan cara membersihkan hati. Sebab apabila hati dah bersih, bila hati dah baik, maka anggota tubuh badan yang lain, Rasulullah SAW bagi tahu kepada kita, semuanya juga akan menjadi baik. Bila hati kita baik, jadi tubuh badan kita baik, kita akan menarik kebaikan-kebaikan di sekeliling kita. Bila hati kita baik, fikiran kita pun jadi baik, fikiran kita jadi positif, maka kita akan tarik orang-orang positif di sekeliling kita. Jadi orang yang baik, dia akan cari kawan-kawan yang baik. Dia akan cari kelompok manusia yang baik. Maka akan lahirlah kebaikan di situ. Berbanding kalau orang yang negatif, dia akan cari salah saja. Dia akan cari keburukan saja. Bandingan yang kita boleh katakan antara mata lalat dengan mata lebah. Mata lalat, dia lihat yang buruk-buruk, yang kotor-kotor, yang busuk-busuk. Jadi, sebagai seekor lalat, dia akan cari longgokan sampah sarap. Berbeza dengan lebah. Lebah matanya mencari madu. Jadi dia akan usahakan untuk dapatkan madu. Walau susah bagaimanapun, maka sebagai lumrah seekor lebah, dia akan cari madu. Dia akan cari kebaikan-kebaikan. Itulah umpamanya. Jadi Allah ciptakan di sekeliling kita ni, semuanya ada hikmahnya. Hikmah yang mana kita boleh ambil ibrah daripada kejadian-kejadian tersebut. Walaupun hatta seekor lalat yang kecil dan lebah yang kecil. Jadi kita boleh lihat di situ mana yang bagi manfaat, mana yang bagi mudarat. Lebah banyak manfaat-manfaat yang boleh kita perolehi. Daripada usaha dia mengumpul madu-madu tu tadi, maka madu tu kita boleh gunakan sebagai penawar. Berbeza dengan lalat. Allah ciptakan lalat untuk kita lihat bagaimana lalat ini sukakan kepada perkara-perkara yang busuk, perkara-perkara yang buruk. Makanya mudarat daripada lalat tu tadi, apabila dihinggap kat makanan kita, dia buang najis dia dekat makanan kita, maka basi makanan tersebut. Ataupun kalau kita makan, sakit perut,
apabila kita makan makanan yang dihinggap lalat, yang ada tahi lalat dekat situ kan, tinggalkan najis dekat situ, maka mudaratnya kepada manusia tu tadi, menyebabkan sakit perut, cerit-berit dan sebagainya. Jadi kita lihat dekat situ betapa besarnya hikmah Allah ciptakan sesuatu itu. Ada manfaat dan juga ada mudarat. Jadi kita ambil pengajaran, kita boleh pilih yang macam mana yang kita nak jadi untuk diri kita. Untuk bagi manfaat kepada orang lain ataupun bagi mudarat kepada orang lain. Itu tadi. Nak dikatakan dekat sini, di-highlightkan kat sini, yang pertama adalah dengan cara membersihkan hati. Bila hati kita bersih, fikiran kita pun lapang. Kita akan dapat kawan-kawan yang baik. Fikiran kita jadi positif. Apa yang kita nak lakukan pada hari itu pun akan dipermudahkan apabila hati kita bersih. Macam mana cara nak membersihkan hati? Yang paling utama adalah dengan cara kita beristighfar. Kita perbanyakkan istighfar, itulah adalah salah satu cara untuk kita bersihkan hati kita. Dengan cara kita memperbanyakkan selawat. Dengan cara kita memperbanyakkan zikir kita, mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Bila kita banyak ingat Allah, maka perkara-perkara yang buruk-buruk akan keluar dari pemikiran kita, dari hati kita. Jadi cara nak bersihkan hati tak sama macam mana cara kita nak bersihkan baju. Nak bersihkan tubuh badan kita yang zohir-zohir ni. Caranya berbeza. Dengan itu tadi, beristighfar, berzikir, berselawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa mengingati Allah. Itu cara untuk kita bersihkan hati kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersihkan hati, malaikat datang kepadanya dengan cara membersihkan dengan air Zam-Zam. Itu kelebihan yang Allah kurniakan kepada Rasulullah. Mujizat yang Allah bagi kepada Rasulullah sehingga kan boleh dicucikan hatinya dengan air Zam-Zam. Maka dengan itu tak ada perasaan hasad di hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda tak ada rasa sakit hati, dengki dan sebagainya. Jauh daripada sifat-sifat mazmumah sebab dibersihkan hatinya tu tadi. Sebelum baginda nak berjumpa Allah, malaikat cuci hati dia dulu. Begitu juga dengan kita. Sebelum kita bertemu, nak berdoa, mohon kepada Allah, jadi kita bersihkan hati kita. Kita cuci hati kita dulu. Dengan cara itu mudah-mudahan Allah mendengar doa kita, Allah makbulkan doa kita, dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin hari semakin bertambah. Sebab cucian hati itu tadi. Jadi itu poin yang pertama dalam adab sebagai penuntut ilmu. Perkara yang pertama sekali adalah dengan cara bersihkan hati. Apabila bersihnya hati, maka perkara-perkara lain mudah untuk kita lakukan. Itu sebagai penuntut ilmu. Kita bersihkan hati. Dan poin yang kedua iaitu seorang penuntut ilmu itu dia nak menerima ilmu, maka dia perlu ada satu sikap, iaitu sikap merendah diri. Perlu ada sikap merendah diri. Apabila dia nak menerima ilmu dari seseorang tu, maka dia perlu ada sikap ini. Walaupun dia tahu tentang ilmu yang akan disampaikan tu, tapi dia lebih kepada sikap merendah diri. Hendaklah seorang murid, penuntut ilmu itu bersikap merendah hati terhadap gurunya. Sopan kepadanya. Meskipun guru itu lebih muda, kurang terkenal, dan lebih rendah nasab dan keturunan daripadanya. Meskipun keturunan dia lebih mulia daripada guru tersebut, ataupun umurnya lebih tua daripada guru tersebut, daripada orang yang menyampaikan ilmu tu. Tapi perlu ada sikap rendah hati, rendah diri. Supaya apa? Mudah untuk dia menerima ilmu. Supaya apa? Ada keberkatan di situ. Jadi orang yang nak menyampaikan akan rasa lebih mudah. Akan rasa lebih seronok. Akan lapang hati dia untuk memberikan ilmu kepada kita. Apabila kita ada rasa sikap rendah diri. Kita menghormati orang tersebut. Kita menghormati guru yang menyampaikan itu. Jadi itu poin yang kedua, perlu kepada merendah diri.
Hendaklah murid bersikap merendah hati untuk belajar ilmu. Dengan sikapnya yang merendah hati, maka dia boleh mendapat ilmu. Seorang penyair bermadah, ilmu itu tidak sampai kepada pemuda yang menyombongkan diri. Sebagaimana air bah tidak boleh tidak boleh mencapai tempat yang tinggi. Air bah tak boleh capai pada tempat yang tinggi. Ilmu itu tidak sampai kepada orang yang sombong. Jadi kita selalu dengar, kalau kita nak menuntut ilmu ini, umpamanya seperti kita bawa satu gelas. Kita bawa satu gelas, kita perlu make sure, perlu pastikan gelas itu kita kosongkan dulu. Supaya apa? Boleh masuk dalam gelas itu ilmu-ilmu yang baru. Kita bawa, jumpa dengan guru kita, umpamanya kita bawa satu gelas kosong, walaupun kita ada ilmu, ilmu kita banyak, tapi kita kosongkan satu gelas supaya boleh diisi dengan ilmu-ilmu yang baru. Jangan kita letak dalam gelas tu air yang penuh. Maka kalau air yang penuh, nak masuk air baru, dia akan melimpah keluar, dia akan muntah keluar. Jadi tak bermanfaat untuk kita. Air tu tak bermanfaat lah. Contoh, kita ada segelas air masak, kita nakkan air sirap. Jadi kalau kita nakkan air sirap tu, kita keluarkan dulu air masak tu, baru kita boleh dapat isi air sirap. Kalau kita bawa air masak, kita nak isi air sirap, maka air sirap tu tak boleh nak terisi dalam. Dia akan keluar semula daripada gelas tersebut. Itulah umpamanya. Jadi kita perlu merendah diri. Seorang murid mesti patuh kepada gurunya dan bermusyawarah dengannya dalam urusan-urusannya. Hendaklah dia terima perkataan gurunya seperti orang sakit yang berakal menerima nasihat doktor. Jadi kalau orang yang sakit, dia bertemu doktor, apa sahaja nasihat doktor dia akan ikut. Dia akan turuti. Disebabkan kepandaian doktor tu, dia yakin dengan doktor tersebut. Maka itulah demikian yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Jadi apa sahaja nasihat yang disampaikan, yang diberikan oleh guru dia perlu ikut. Dia perlu patuh. Dulu kalau dekat sekolah, kita biasa panggil guru dengan murid. Kalau dekat dalam bisnes, dalam takaful ni, mungkin dia tak gunakan istilah guru dan murid. Dia gunakan istilah digunakan istilah leader. Leader dengan anak buah. Jadi seorang anak buah yang nak berjaya, dia perlu dengar nasihat daripada leader dia, daripada ketua dia. Dia perlu ada sikap merendah diri dengan ketua dia. Walaupun dia pandai, jadi perlu ada sikap merendah diri supaya banyak ilmu-ilmu yang boleh diperolehi, boleh dimanfaatkan daripada seorang leader dia ataupun seorang guru dia. Itu adalah umpamanya. Kemudian seterusnya, ambil ilmu daripada ahlinya. Itu poin yang ketiga. Ambil ilmu daripada ahlinya. Kita nakkan ilmu, sesuatu ilmu tu perlu kepada ahlinya, perlu kepada orang yang tahu tentang dia. Misal kata kalau orang kereta rosak, jumpa dengan mekanik. Jadi kalau kita ilmunya kurang, kita jumpa dengan guru. Kalau sakit, jumpa dengan doktor. Itulah dia. Kita jumpa dengan orang yang ahli. Orang yang ahli jumpa dengan orang yang betul. Janganlah dia belajar kecuali daripada orang yang lengkap keahliannya, jelas pegangannya, nyata pengetahuannya, dan terkenal kebersihan dirinya. Makna kata dekat sini, jangan sampai tersalah pilih guru. Apa pun yang kita pelajari, jangan sampai kita tersalah pilih guru. Muhammad bin Sirin dan Malik bin Anas serta para ulama salaf yang lain berkata, ilmu ini adalah agama, maka lihatlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu.
murid mesti memuliakan gurunya dan meyakini kesempurnaan keahlian dan keunggulan gurunya atas golongannya kerana hal itu lebih dekat untuk mendapat manfaat daripadanya. Sebahagian ulama masa lalu iaitu ulama mutaqaddimin apabila menziarahi gurunya dia sedekahkan sesuatu seraya berkata, "Ya Allah, tutuplah keburukan guruku dariku dan janganlah hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku." Jadi sebagai seorang pelajar, kalau dia nak dapat ilmu yang berkat, ilmu yang bermanfaat, salah satu cara kalau kita lihat dekat sini, ulama-ulama ni apabila menziarahi gurunya, dia doakan keberkatan untuk guru dia. Ya Allah, tutupkanlah keburukan guruku daripadaku dan jangan hilangkan keberkatan ilmunya daripadaku. Bukanlah kita, kalau betul seorang murid tu lebih kepada mencari-cari kesalahan, mencari-cari kesilapan guru dia. Malahan kalau ulama dulu dia lebih mendoakan supaya kalau boleh ada aib guru dia sekalipun, janganlah sampai dia tahu. Janganlah sampai dia tahu. Tutuplah keburukan guruku. Ya Allah, tutupkanlah keburukan guru aku. Walaupun ada, janganlah sampai aku tahu. Supaya apa? Supaya tak hilang keberkatan ilmu yang yang guru dia sampaikan kepada dia. Jadi bila kita tahu tentang keburukan, kelemahan guru kita, takut-takut dekat situ akan menghilangkan rasa hormat kita kepada guru kita. Mohon, Ya Allah, tutupkanlah Ya Allah. Janganlah aku nampak keburukan daripada guru-guru aku. Kita doakan guru kita supaya Allah tutup aib dia. Jadi bila kita mendoakan guru kita, maka kita doakan guru kita supaya Allah tutup aib, maka Allah juga akan menutup aib kita. Jadi setiap kita ni ada aib kita, ada dosa kita masing-masing. Seandainya lah, kalau dipaparkan segala kesilapan kita, kesalahan kita, kalau semua orang tahu tentang dosa-dosa kita, mungkin kita malu nak jumpa dengan orang ramai. Asal keluar rumah je orang nampak segala apa dosa yang kita lakukan. Kita buat dosa apa? Hari itu, kita ada buat satu dosa, keluar rumah je muka kita tiba-tiba jadi gelap. Orang semua nampak muka kita jadi gelap. Itu pun kita akan jadi rasa malu dah. Kan? Kenapa muka gelap ni? Dia buat dosa lah ni, dia silap dosa lah ni. Tapi disebabkan Allah tutup aib. Walau macam mana cara sekalipun, dosa apa sekalipun kita buat, kita keluar jumpa dengan orang ramai, muka kita macam tu juga. Tak adalah tiba-tiba muka kita berubah jadi monyet ke, ataupun sebagaimana pun kan, yang mengaib-mengaibkan kita. Tiba-tiba muka kita cerah, tiba-tiba jadi gelap gelita. Kan? Mana kata tak ada perubahan apa-apa pun kalau dekat dunia ni Allah tutup semua aib-aib kita. Jadi itulah. Tapi berbeza dengan hari akhirat nanti. Sebab apa hari akhirat adalah hari pembalasan, hari pengadilan. Dekat situ barulah kita nampak sebagaimana wajah-wajah manusia itu berubah. Kalau dekat dunia dulu muka dia elok je. Tiba-tiba dekat akhirat muka dia jadi pelik-pelik. Jadi haiwan dan sebagainya. Bahkan ada yang berjalan dengan menggunakan muka dia. Kalau dekat atas dunia, jalan guna kaki. Tapi dekat akhirat nanti, kita akan lihat orang jalan menggunakan muka. Kita tak perlu belik. Sebab kalau Allah boleh jadikan manusia itu jalan guna kaki, maka bukanlah suatu perkara yang susah untuk Allah jadikan manusia itu jalan dengan gunakan muka dia. Gunakan muka. Betapa hinanya muka tu. Dekat dunia dulu Allah muliakan mukanya. Tapi disebabkan dosa-dosa dia, di hari akhirat berjalan menggunakan muka. Itulah dia. Dekat situ, aib-aib kita akan terbuka semua. Orang akan nampak. Dan pada masa tu kita dah tak hiraukan orang lain dah. Kita lebih risaukan diri kita sendiri. Risaukan dosa kita sendiri. Kalau dekat atas dunia ni, kita asyik nak sibuk cari dosa orang lain. Tapi di hari akhirat nanti, kita lebih takut kepada dosa-dosa kita. Kan lebih baik kalau dekat dunia ni kita lebih takut dosa kita daripada dosa orang lain. Kan? Sebelum nak berjumpa Allah di akhirat nanti. Sebab dekat atas dunia ni kita masih boleh lagi sempat bertaubat. Jadi begitulah. Mulianya ulama-ulama zaman dulu. Kalau dengan guru ni memang mereka sangat muliakan. Sehingga kan mereka mohon supaya Allah tutup segala keburukan
daripada guru dia, jangan sampai dia tahu. Dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati guru-guru dia. Itulah dia adab ulama-ulama yang terdahulu. Sekarang ni zaman media sosial, banyak ustaz TikTok, banyak ajaran sesat. Soalannya macam mana kita nak beradab pada mereka ini untuk memilih ajaran yang benar. Macam mana untuk mengelak dari komen yang toksik. Macam mana kita nak beradab mereka untuk memilih ajaran yang benar. Kita itulah sebaik-baiknya kita carilah guru-guru yang kita yakini, diyakini, diiktiraf. Kita beruntung dekat Malaysia ni kita ada JAKIM, kita ada Jabatan-Jabatan Agama Islam. Jadi dekat Malaysia ni kalau ajaran-ajaran sesat tu kita mudah untuk kita ketahui, untuk kita dapat tahu ajaran tu sesat. Sebab kita ada badan-badan kerajaan yang seperti, contohnya seperti JAKIM. Kalau pengalaman saya belajar dekat Indonesia sana, dekat sana dia tak ada institusi agama yang kuat macam kita JAKIM ni. Jadi memang macam-macam pahaman dekat situ, dekat sana. Dan kita dekat sini, bawah JAKIM, contohnya kalau mazhab, kita guna satu mazhab je, mazhab Syafi'i. Tapi kalau dekat Indonesia, contohnya, kita ambil contoh negara jiran. Dekat Indonesia sana, dia memang Majlis Ulama Indonesia. Tapi dekat dalam Majlis Ulama Indonesia tu, macam-macam mazhab ada. Macam-macam mazhab ada. Ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, campur-campur kat dalam tu. Dia tak macam kita ada satu je, tetapkan satu. Jadi kita kat Malaysia ni alhamdulillah ada kelebihan tersebut. Kita ada JAKIM, ada Jabatan-Jabatan Agama Islam. Jadi kalau macam mana cara untuk kita tahu supaya kita tak tersesat dengan apa yang ada dalam media sosial pada ketika ini. Jadi sebaik-baiknya apabila kita dapat sesuatu sumber tu, kita rujuk. Kita rujuk kepada ustaz-ustaz yang kita yakini dekat sekeliling kita ni. Macam mana kita nak yakin dengan ustaz tu? Paling penting sekarang ni banyak tekankan tentang isu-isu tauliah seperti contohnya. Nak lebih selamat, kita ambil lah sesuatu perkara yang kita dapat daripada media sosial tu tadi, contoh seperti TikTok dan sebagainya, kita rujuk kepada ustaz-ustaz yang ada tauliah ni tadi. Macam mana nak jumpa ustaz-ustaz yang ada tauliah? Biasanya di masjid. Masjid kalau bagi kuliah, mesti ustaz tu ada tauliah. Jadi bila ada tauliah, ada pengiktirafan daripada Jabatan Agama Islam, maka itulah ustaz yang kita boleh katakan yakinlah untuk kita buat sumber rujukan untuk sesuatu perkara tu. Jadi kalau kita dapat sesuatu, lebih-lebih lagi dalam bab agama ni, makanya kita buat rujukan lah. Kita buat rujukan, kita ambil daripada apa yang kita dapat tu, kita rujuk kepada ustaz-ustaz yang ada di sekitar kita, di masjid-masjid dan sebagainya. Sebab bila kata di masjid, biasanya ada tauliah. Jadi untuk meyakinkan diri kita, kita tanya pendapat dia. Apa yang dia sampaikan ni betul ataupun tak? Salah ataupun tak? Jadi kita gunakan kelebihan yang ada tu. Sebab kita beruntung, sebab kita ada satu badan yang sangat-sangat menjaga Islam lah di dalam Malaysia ni. Tu kelebihan yang ada di negara kita. Kalau kita lihat di negara jiran, agak susah dekat sana. Sebab tu dekat sana banyak apa tu ajaran-ajaran sesat dan sebagainya. Dekat Malaysia ni pun banyak ajaran sesat. Tapi biasanya dekat Malaysia kalau ajaran-ajaran sesat ni akan cepat dibenteras dan kita akan dapat cepat tahu bahawa itu adalah ajaran sesat. Sebab akan ada mereka-mereka yang bagi tahu kepada kita. Itulah kelebihan kita dekat Malaysia ni. Seterusnya, macam mana untuk mengelak dari komen yang toksik? Jadi kalau nak mengelak dari komen yang toksik ni, kita tutup je lah komen. Kalau kat media sosial ni, kita tutup je lah komen. Itu je lah. Sebenarnya tak boleh nak hindar daripada komen yang toksik. Sebab apa? Baik daripada media sosial ataupun daripada dunia nyata. Susah sebenarnya kita nak elak daripada orang-orang yang toksik ni. Orang-orang yang toksik ni sentiasa ada dekat sekeliling kita. Apa yang boleh kita buat adalah diri kita sendiri. Kita
susah nak betulkan orang lain. Tapi kita boleh ada peluang, kita lebih mudah untuk kita betulkan diri kita sendiri. Betulkan daripada segi macam mana? Mungkin kita memang dah baik dah. Cuma kita betulkan daripada segi pemikiran kita. Pemikiran kita tu, kita perlu berfikir secara positif. Walau apa pun orang kata pada kita, kita tetap berfikir dengan fikiran yang positif. Itu je cara kita. Kita memang tak boleh nak tutup mulut orang, kan? Mulut orang kita memang payah nak tutup. Komen orang memang kita susah nak tutup. Sebab itu penilaian orang pada diri kita. Hatta kita buat baik macam mana sekalipun, akan tetap ada orang yang tak suka dengan kita. Sebab itu dalam Islam, dia sangat menjaga perkara-perkara ni. Sebab penilaian manusia ni dia sangat-sangat mempengaruhi kehidupan kita. Disebabkan mulut-mulut orang ni, kalau kita dengar sangat mulut orang, kan, jadi akan menjadikan seseorang tu depres, akan menjadikan seseorang itu stres, tension dan sebagainya. Sampaikan ada yang boleh mengakhirkan hidup dia dengan cara bunuh diri disebabkan mulut orang dia. Sebab itulah dalam Islam, dia sangat terapkan bahawasanya apa sahaja yang kita lakukan, kita niat semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita niat kerana Allah, maka secara tak langsung, ya, kita buat kerana Allah, mestilah kita buat perkara yang baik. Jadi bila perkara itu baik, perkara itu Allah redai, maka yang paling penting itulah. Nakkan redha Allah, buat kerana Allah, nakkan redha Allah. Sebab kita buat baik macam mana sekalipun, manusia ni paling kuat pun dia boleh puji je. Dia cuma boleh cakap pujian je, tahniah, apa tu, dia kata apa, baguslah awak ni, gini, awak ni hebat, begini. Itu saja manusia. Lebih-lebih sikit dia bagi duit. Itu je lah. Manusia ni macam tu je. Kaya sikit mungkin bagi kereta, bagi rumah ke apa ke. Tapi ada hadnya. Dia tak sekaya sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, kita buat sesuatu perkara, apabila dia redha kepada kita, bukannya sekadar pujian, bukannya sekadar duit, bukan sekadar rumah, kereta, tetapi Allah boleh bagi kepada kita syurga. Allah boleh bagi kita syurga. Sebab itulah lebih beruntung, lebih baik kita buat sesuatu tu kerana Allah. Apalah sahaja orang nak cakap kat kita, biarlah dia nak cakap, tu mulut dia. Kita, diri kita lah. Kita kena berfikiran positif, kita kena sentiasa ingat bahawasanya aku buat semuanya kerana Allah. Yang penting aku buat tu baik, tak langgar syariat, Allah redha, jalan terus. Apa pun orang nak kata, jalan terus. Yang penting selagi mana perkara tu baik. Itulah dia. Buat untuk redha Allah. Itu tu kat Sarawak. Buat untuk redha Allah, buat untuk cinta Allah. Buat tak tahu je, jangan layan. Betul? Perkara yang tak elok, toksik tu kita buat tak tahu je. Dalam dunia nyata, kalau kita jumpa dengan orang-orang yang toksik ni, sebaik-baiknya kita larilah diri. Kita jauhkan diri daripada dia. Takut-takut nanti sampai kita terpengaruh. Kalau ada kawan-kawan yang toksik, kita lari cepat-cepat. Ramai lagi kawan-kawan yang baik, mulut-mulut yang baik. Itulah caranya, bila jumpa yang toksik ni, kita lari dah daripada dia. Kalau dekat dalam media sosial, kalau kita dah tak tahan sangat, tutup aje lah komennya tu. Biar tak ada siapa pun yang boleh komen kita. Puji tak boleh, nak maki pun tak boleh. So, dua-dua kita tak payah dapat. Pujian tak payah dapat, makian pun tak payah dapat. Tapi itulah, kena make sure bahawasanya kalau kita nak post dekat media-media sosial, kita kena pastikan benda tu memang benda yang baik. Kena pastikan benda tu benda yang baik. Jadi kalau benda yang baik, kalau kita postkan dekat media sosial, memang akan ada orang yang kecam juga. Tapi lebih banyak orang yang puji, lebih banyak orang yang sokong. Berbanding kalau kita post sesuatu perkara yang tak elok, perkara yang tak baik. Ramai yang kecam, sedikit je yang memuji. Lebih-lebih lagi, itulah perkara yang tak baik tu memang itulah. Dia punya, memang orang kata post tu memang minta kena kecam. Memang akan ramai lah yang akan kecam. Itulah. Kadang kita post tu benda yang tak elok pun je juga antara sebabnya.
Bila dia dah post benda yang bukan-bukan, dia tanya pula, kenapa orang kecam saya? Benda tu tak elok. Memanglah orang akan kecam. Jadi cuma itulah, kita buat jahat, ada manusia suka, ada manusia yang tak suka kalau kita buat jahat. Memang rata-rata manusia tak suka, tapi akan ada yang suka. Kita buat baik pun macam tu. Kita buat baik, ramai manusia suka, sikit je yang tak suka. Tapi apa yang paling penting kita buat itu adalah kerana redha Allah. Bila kita mengharap redha Allah, secara tak langsung kita akan buat perkara yang baik dan elok-elok sahaja. Itu dia. Begitulah. Mudah-mudahan apa tu dapat menjawab persoalan. Kita teruskan lagi, kita lihat dekat sini. Apa lagi yang dikatakan dalam kitab At-Tibyan tentang adab menuntut ilmu, adab penuntut ilmu. Rabi'. Siapa Rabi'? Iaitu Rabi' seorang murid Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i yang mana mazhabnya kita guna pakai dekat Malaysia ni, rata-rata semua gunakan mazhab Syafi'i. Pemerintah di Malaysia ni pun memang meletakkan mazhab Syafi'i sebagai amalan bagi rakyatnya. Mazhab Syafi'i. Jadi anak murid Imam Asy-Syafi'i ni kata apa? Aku tidak berani meminum air sementara Imam Asy-Syafi'i memandang kepadaku disebabkan kewibawaannya. Disebabkan kewibawaan Imam Syafi'i itu tadi, guru dia, sehinggakan dia nak minum air pun dia rasa tak berani. Dia rasa gerun disebabkan kewibawaan guru dia. Tu wibawa seorang guru. Bila seorang guru yang baik, betul ilmunya, maka anak-anak murid akan secara tak langsung akan hormat kepada dia. Allah akan memberikan kepada seorang guru tu wibawa yang tinggi. Orang lihat saja dia, orang akan rasa hormat. Amirul Mukminin Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu berkata, termasuk kewajipanmu terhadap guru ialah engkau memberi salam kepada orang ramai secara umum dan mengkhususkannya dengan suatu penghormatan. Mengkhususkannya suatu penghormatan. Hendaklah engkau duduk di hadapannya dan tidak memberi isyarat di sampingnya dengan tanganmu atau mengedipkan kedua matamu. Janganlah engkau katakan si fulan berkata lain daripada yang engkau katakan. Jangan mengumpat seseorang di sampingnya dan jangan bermusyawarah dengan kawan dudukmu di majlisnya. Jangan memegang bajunya jika dia hendak berdiri, jangan mendesaknya jika dia malas dan jangan berasa bosan kerana lama bergaul dengannya. Dia kata kat sini, janganlah engkau katakan si fulan berkata lain daripada apa yang engkau katakan. Ni kan biasa. Kalau seorang guru tu dia menyampaikan ilmu dia dalam satu majlis ilmu, boleh jadi apa yang dia katakan tu, yang dia beritahu dalam majlis dia tu tak sama dengan guru-guru kita yang lain. Pendapat dia berbeza dengan guru-guru kita yang lain. Jadi apabila dia menyampaikannya tu, kita dengar je lah. Kita akui saja pendapat dia. Jangan sampai kita kata, ustaz, saya dengar ustaz yang lain tu dia beritahu lain, kenapa tak sama dengan ustaz? Kita jangan macam tu. Jadi dekat situ, maknanya kita kurang beradab dengan guru kita. Boleh nak tanya sebenarnya, tapi lebih elok kita jumpa depan-depan. Jangan dalam majlis yang terbuka tu. Jadi itu perkara yang tak elok lah sebenarnya. Dia akan menyebabkan seorang guru tu akan kurang senang. Baik-baik dia nak sampaikan ilmu dia, apabila ada perkara-perkara tersebut, takut-takut akan menyebabkan dia kurang senang. Jadi kita simpan dulu soalan tu. Nanti dah habis pengajian, dah habis kuliahnya misalnya, lepas daripada tu baru kita jumpa, kita tanya, kenapa ustaz saya ada dengar ni lain-lain, tapi berbeza dengan apa yang ustaz sampaikan. Contohnya macam tu lah. Contohnya macam tu. Sama juga kita kat dalam takaful, dalam bisnes pun sama macam tu. Mungkin kita dengar daripada seseorang leader tu, dia cakap cara dia pembawakan dia lain, tak sama dengan leader kita misalnya. Jadi kita jangan terus tanya, kenapa saya punya ketua cakap lain, tak sama pun dengan tuan, cik dan sebagainya. Jadi kita jangan, dalam hal ramai kita jangan tanya macam tu. Walaupun ada perbezaan, kita jumpalah.
face to face. Jumpa berdua, tanya pendapat dia macam mana. Barulah kita akan jumpa jawapan, dan itulah cara yang paling sesuai. Itu kalau kita nak ceritakan tentang adab tadi. Kesempurnaan diri seorang murid, kesempurnaan diri seorang penuntut ilmu. Hendaklah murid masuk ke majlis gurunya dalam keadaan memiliki sifat-sifat sempurna. Antara lainnya dengan bersuci, menggunakan siwak dan membersihkan hati dari hal-hal yang menyibukkan. Makna kata dekat sini dia nak suruh kita fokuslah. Dalam satu majlis ilmu, cuba kita fokuskan. Fokuskan kepada apa yang nak disampaikan. Nak disuruh kita fokus, jangan leka dengan perkara-perkara lain. Sebab itulah dalam khutbah Jumaat pun begitu. Dalam khutbah Jumaat memang ditegah kepada kita untuk berkata-kata. Ditegah kita untuk bermain-main dengan biji tasbih. Orang dah biasa berzikir, tangan dia selalu main dengan biji tasbih. Tapi dalam khutbah, kita tak boleh buat demikian. Sebab apa? Dalam khutbah, apa yang disampaikan oleh khatib tu disuruh untuk kita memberikan fokus sepenuh-penuhnya. Supaya apa? Apa yang disampaikan tu dapat untuk kita terima, dapat manfaatnya dalam khutbah. Dalam khutbah memang wajib betul-betul kena dengar. Tak boleh bercakap, tak boleh bermain tasbih dan sebagainya. Main handphone apatah lagi. Kan? Kadang-kadang orang sekarang dia terlepas pandang. Bila dekat depan kata jangan bercakap-cakap, tapi dalam masa sama dia terlupa. Dia boleh pula main handphone. Lagi dah leka sebenarnya. Buka WhatsApp dan sebagainya. Sebaik-baiknya kita tutup handphone kita, dengar dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan. Sebab itu pun sama juga majlis ilmu. Cuma itu adalah wajib. Majlis ilmu di khutbah Jumaat tu wajib untuk kita dengar penyampaiannya tu. Jadi bersihkan hati dari menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Janganlah dia masuk sebelum minta izin gurunya, berada di suatu tempat yang perlu meminta izin untuk masuk. Hendaklah murid memberi salam kepada para hadirin ketika masuk dan menghususkan gurunya dengan penghormatan tertentu. Ini kita lihat kepada situasi dan keadaan lah. Tengah-tengah bagi kuliah, tiba-tiba kita datang, kita bagi salam, sehingga kan mengganggu suasana kuliah. Waktu tu pun tak kena juga. Ini kita lihatlah perlu ke tak perlu kepada bagi salam. Kadang-kadang guru tengah menyampaikan ilmu, kita bagi salam takut terganggu. Lebih baik kita masuk je perlahan-lahan, duduk perlahan-lahan, senyap, jangan cakap apa-apa. Takut mengganggu. Itulah. Tengok pada situasi dan keadaan. Janganlah melangkahi bahu orang lain. Ini lebih kepada adab lah sebenarnya. Jangan melangkahi bahu orang lain, tetapi hendaklah dia duduk di penghujung tempat di majlis itu. Bila dah datang lambat, duduklah jauh sikit. Terpaksalah duduk jauh sikit sebab dah datang lambat. Jangan sampai kita langkah bahu orang lain. Sebab nak orang bagi laluan kepada kita supaya kita boleh duduk dekat depan. Daripada segi adabnya, itu kurang sesuai lah sebenarnya. Okay. Kecuali guru mengizinkan. Kalau guru yang suruh, itu satu perkara yang lain. Sebab dapat keizinan. Janganlah dia menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya. Sebab apa dia suruh diri? Sebab dia nak duduk tempat orang tu. Dia tak kenalah. Semuanya tentang adab. Memang adab ni sangat penting. Bila ada adab, barulah dekat situ kita nampak ada tamadunnya manusia tu. Bila kurang adab seseorang manusia tu, maka runtuhlah tamadunnya. Sebabkan kurang adab tu tadi. Bila beradab, nampaklah tamadun orang ni, manusia ni, berilmu orang ni. Bila tak ada adab, kurang adab, maka hancurlah segala-galanya. Walaupun banyak ilmu, tak ada gunanya kalau banyak ilmu tapi kurang adab. Sangat penting. Atau orang lain dengan kita sekalipun. Kita lebih selesa, kita lebih suka dengan orang yang beradab. Kan? Orang yang beradab, cakapnya lemah lembut, sejuk hati kita dengar. Tapi kalau orang yang tak beradab, cakapnya kasar, cakapnya bentak-bentak, memaksa-maksa kita sendiri pun rasa tak selesa sebenarnya. Kita sendiri rasa tak selesa. Hatta dengan orang yang lebih tua daripada kita sekalipun.
pun kita rasa tak selesa. Apatah lagi orang yang lebih muda daripada kita. Cakapnya dengan penuh bentak-bentak dan sebagainya menyebabkan kita rasa tak selesa, menyebabkan kita rasa tak suka. Jadi apa yang kita tak suka daripada orang, kita tak suka orang tu buat pada kita, maka kita pun sama. Jangan buat perkara tersebut pada orang lain. Memang sangat-sangat pentinglah dalam perkara adab ini. Kalau pada pagi ini tajuknya tentang adab seorang penuntut ilmu. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya pada pagi ini ada manfaatnya buat kita semua. Segala kekurangan, segala kesilapan, saya harap mudah-mudahan uh, Allah ampunkan segala kesilapan saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada pertemuan kita untuk pagi ini. Jadi sebelum kita tutup pertemuan kita, majlis kita pada pagi ini, sama-sama kita bacakan doa insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampun segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami. Kasihani mereka ya Allah, sebagaimana mereka mengasihani kami ketika kami waktu kecil. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah segala urusan kami, baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas segala nikmat yang kau berikan kepada kami. Ya Allah, sebagaimana kau kumpulkan kami pada pagi ini di dalam Raudatul Jannah, maka ya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kau himpunkanlah kami ya Allah di dalam syurga-Mu kelak ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayang. Ya Allah ya Rahman Rahim, berkatilah segala usaha-usaha kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, tetapkan kami di dalam jalan kebenaran dan jauhkanlah kami ya Allah dari jalan-jalan yang menyesatkan. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikan kami kemudahan di dalam setiap urusan yang kami lakukan ya Allah, baik di dunia dan di akhirat. Hanya kepadamu jua ya Allah kami mohon segala permintaan dan pertolongan. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kau perkenan segala permintaan kami ini ya Allah. Ya Allah, akhirkan kehidupan kami dengan kematian yang husnul khatimah. Jauhkan kami Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Hanya kepadamu jua kami berserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih hadirin dan hadirat sekalian. Terima kasih sebab bersama kami dalam Rajul Jannah. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.